Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah dalam siri yang ke-6 ini kita akan terus menyambung perbincangan ilmiah tentang banyak perkara yang diamalkan di dalam masyarakat Islam, khususnya di Labuan ini. InsyaAllah kita di Labuan, kita banyak perkara yang kita sentiasa amalkan daripada turun-temurun, yang telah kita ambil daripada ulama'-ulama' terdahulu melalui ijtihad-ijtihad mereka. Dan dengan sebab itulah, dengan sebab kita menjaga, mengamalkan perkara tersebut, alhamdulillah masyarakat Labuan hidup dalam keadaan rukun, teman, aman dan damai. Namun di sana terdapat golongan yang cuba membawa satu perkara baru ataupun macam ajaran barulah yang bercanggah dengan apa yang telah diamalkan di dalam masyarakat Labuan. Ini satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku lah. Sebab kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i sendiri, walaupun beliau dalam mazhab beliau adalah menjadi satu perkara sunat yang sangat dititik beratkan, sunat muakkad untuk membaca kunut subuh, tetapi ketika beliau menjadi imam di Baghdad, iaitu tempat Imam Hanafi, yang mana beliau sering ke Baghdad. Ketika beliau ke Baghdad, beliau akan bertawassul dengan Imam Hanafi tersebut. Sebab bertawassul dengan orang soleh ni harus, sama ada hidup ataupun mati. Sebagaimana Sayyidina Umar bertawassul dengan Abbas selepas wafatnya Nabi SAW. Begitu juga kita boleh bertawassul dengan Nabi sendiri, dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika mana Imam Syafi'i menjadi imam di sana, memang orang angkatlah Imam Syafi'i menjadi imam solat, sebab beliau adalah orang yang paling dihormati dan orang yang paling berilmu lah di kalangan mereka pada ketika itu. Jadi ketika Imam Syafi'i menjadi imam bagi sembahyang salat subuh, Imam Syafi'i tak baca kunut. Jadi bila Imam Syafi'i tak baca kunut, lepas sembahyang orang tanya, kenapa tuan tak baca kunut? Jadi Imam Syafi'i menyatakan bahawa itu kerana untuk menghormati akan Imam Abu Hanifah. Sebab dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak disunatkan membaca kunut. Jadi oleh kerana itulah, perkara ini adalah perkara biasa di kalangan ulama'. Maknanya sebab mereka faham ijtihad itu hanyalah perkara khilafiyah, dan perkara khilafiyah ini semua ulama' mempunyai dalil dan sandaran mereka kenapa mereka melakukannya ini dan kenapa mereka meninggalkannya itu. Khilaf tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah golongan yang menimbulkan bid'ah, yang menyatakan ini bid'ah dalalah. Baca talqin contohnya bid'ah dalalah, baca kunut bid'ah dalalah, baca usalli bid'ah dalalah, dan macam-macam lagi perkara bid'ah dalalah yang mereka timbulkan. Sedangkan bid'ah dalalah ini, sebagaimana yang mereka sentiasa bawa, iaitu berkenaan dengan bid'ah dalalah ini adalah kul bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar, dan perkara bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu akan membawa ke neraka. Jadi perbezaannya adalah amat ketara lah. Nabi SAW menyatakan ijtihad itu dapat 2 pahala. Kalau betul, salah dapat 1 pahala. Salah dalam ijtihad dapat 1 pahala. Tetapi bagi golongan yang sesat, yang melampau, mereka menyatakan bahawa kalau tak ikut pandangan mereka, mereka menyatakan itu bid'ah sesat, dalalah dan sebagainya. Termasuklah kalau sekiranya kita melakukan talqin. Sebab dalam mazhab Syafi'i, talqin itu hukumnya sunat dibuat. Namun bagi golongan-golongan sesat, mereka menyatakan bahawa talqin itu adalah perkara yang diharamkan. Hadis berkenaan dengan talqin, iaitu hadis Abu Umamah yang telah
saya nyatakan dahulu dalam dalam siri yang kelima, juga adalah disebut oleh ramai ulama lah, ramai ulama yang menyebut tentang hadis talqin tersebut, termasuklah juga disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, maknanya seorang ulama yang kalau bagi golongan-golongan setengah golongan mereka sangat mengagungkanlah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagi kita menghormati dan menyanjung semua ulama, kita sayang semua sekali, dan kita menghormati khilaf-khilaf di kalangan mereka. Tetapi masalahnya apabila ditimbulkan bid'ah dalalah, ini yang menjadi masalah. Bid'ah dalalah yang membawa kepada neraka, yang dituduh kepada umat Islam yang beramal dengan amalan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Imam Ibn Qayyim menyebut juga kisah hadis talqin ini di dalam kitab Ar-Ruh. Di dalam kitab Ar-Ruh ni dalam kitab Ar-Ruh ini Imam Ibn Qayyim sendiri menyebut bahawa talqin itu disunatkan, boleh dibuat, maknanya bukan sekadar diharuskan, bahkan digalakkan umat Islam untuk melakukan talqin tersebut. Di mana dalam kitab Ar-Ruh ni, dalam muka surat yang ke, jom saya tengok, di mana kitab ini menjelaskan dengan begitu terperinci berkenaan dengan talqin itu, di mana hadis Abi Umamah daripada muka surat 30, daripada Tariq Sa'id bin Abdullah Al-Audi, qala syahidtu Abu Umamah, hadis yang samalah, qala syahidtu Aba Umamah wa huwa fin naz'i faqala iza mittu fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bimautana amarana. Okey, di mana Abu Umamah, hadis yang samalah daripada jalan Sa'id bin Abdullah Al-Audi, di mana dia menyatakan bahawa aku hadir ketika mana Abu Umamah tu dalam keadaan nazak, lalu dia sebutlah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh buat tu, di mana dia menyatakan qala Rasulullah bersabda, iza mata ahadukum fasawaitum alaihi turaba, hendaklah kamu rata tanah dia, kemudian duduk atau berdiri atas kubur dia, kemudian katakanlah kepada dia, wahai fulan bin fulanah, di mana mayat itu akan dengar, kemudian tapi cuma dia tak boleh jawab, kemudian kata lagi, wahai fulan bin fulanah, kemudian mayat itu akan bangkit, kemudian kata lagi kali ketiga, ya fulanah binti fulanah, lalu mayat itu berkata, arsyidna, tunjukkanlah kami, beritahulah kami, ajarlah kami. Lalu pada ketika itulah dia ajarkan kepada dia berkenaan dengan supaya dia ingat, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingat apa yang kamu keluar, janji kamu ketika kamu keluar daripada dunia ini, iaitu syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, iaitu kamu syahadah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, wa annaka radita billahi rabba, dan engkau redha bahawa Allah itu sebagai Tuhan kamu, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya, wa bil qur'ani imama, fa inna munkaran wa nakiran. Di mana dia ajar supaya dia maknanya ajar kepada jenazah itu, kepada roh tersebut, berkenaan dengan syahadah, berkenaan dengan apa yang mereka telah lakukan di dunia ini. Di mana Imam Ibn Qayyim menyatakan bahawa, Imam Ibn Qayyim sebagaimana juga Imam An-Nawawi menyatakan bahawa di hujung pada muka surat 32 tu disebut, fahazal hadis wa in lam yasbut fattasal amalu bihi fi sa'iril amsar wal asar. Dia kata hadis ni, dia kata walaupun dia tidak sabit, di mana di sisi Imam Ibn Qayyim hadis ni tak sabit, maksudnya dhaif lah, tetapi dia kata dengan fattasal amalu bihi fi sa'iril amsar wal asar, tetapi dengan berterusan diamalkan dengannya di hampir seluruh tempat, sama ada di bandar ataupun di pendalaman, semuanya buat amalan ini min ghairi inkarin, tanpa ada bantahan, tak ada orang maknanya ingkar tentang amalan tersebut,
adalah cukup memadai, kafin fil amali bihi, adalah cukup sebagai satu hujah untuk beramal dengan hadis ni. Itu dikata kalau sekiranya hadis tu tidak sabit. Maknanya hadis tu, kalau sekiranya hadis tu dhaif sekalipun, dikata cukup untuk kita boleh beramal dengan amalan yang mana umat Islam membuatnya secara keseluruhan ataupun dalam jumlah yang ramai, maka itu sudah cukup untuk beramal dengan amalan tersebut. Apatah lagi kalau hadis tu adalah hadis sahih. Di mana hadis ini, hadis talqin ini di kalangan ulama ada yang mensahihkannya, ada yang menyatakan bahawa hadis itu adalah hadis sahih. Antaranya disebut oleh Imam oleh Al-Hafiz Badruddin Al-Aini. Al-Hafiz Badruddin Al-Aini ini adalah seorang ulama lah, seorang ulama hebat di kurun yang ke-9 Hijrah, di mana dia mati lebih kurang dengan tak berapa jauh beza sezaman dengan Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi Al-Hafiz, dua-dua ni hafiz lah. Al-Hafiz ni dalam hadis, mereka adalah ulama yang menghafaz muhaddis, yang menghafaz hadis lebih daripada 700,000 hadis sanad dengan matan. Maknanya ingatan yang hebat lah. Memang dalam Islam, kalau kita tengok dalam sejarah Islam, memang ramai ulama-ulama yang yang hafiz ni, yang dapat digelar sebagai al-hafiz, ataupun ulama mujtahid mutlak, yang mana sampai satu martabat yang sangat tinggi lah dari segi tahap keilmuan mereka. Bayangkan 700,000 hadis mereka hafaz, bukan 10 hadis. Kalau nak compare dengan Syekh Albani, jauh beza lah, jauh beza. Maknanya Syekh Albani ni ada satu video dia dalam YouTube tak tahulah video tu masih ada ataupun tidak, di mana dalam video tu Ustaz memang dulu Ustaz pernah download lah video tu, dan Ustaz ulang banyak kali sangat Ustaz dengar video tersebut. Iaitu memang terkejut lah Ustaz bila dengar video tu, di mana Syekh Albani ni dalam satu siaran televisyen, dalam satu siaran televisyen dia telah menyampaikan kuliah dia, telah syarahan dia di sana. Bukan dalam satu siaran televisyen, dalam satu siaran radio di Amman, di Jordan. Lalu ada orang tanya dia, lepas tu dibuka soalan lah kepada pendengar. Jadi salah seorang pendengar telefon dia, tanya dia, "Syekh, aku nak tanyamu, adakah betul kamu ni seorang muhaddis sebagaimana yang orang sebut?" "Ya Syekh." Lalu dia jawab oleh Syekh Albani, "Ya, aku seorang muhaddis." Muhaddis kan maknanya ialah seorang yang, muhaddis ni kita tahulah maknanya seorang penghafal hadis. Jadi cuma tak sampailah Al-Hafiz. Al-Hafiz ni lagi banyak hafal 700,000 hadis. Jadi lagi banyak 700,000 hadis sanad dengan matan kan. Jauh beza lah. Jadi muhaddis ni maknanya ramai lah, muhaddis ni terlalu ramai lah dia dalam Islamnya, berderu-deru. Jadi dia kata dia mengaku bahawa dia seorang muhaddis. Lalu penanya yang telefon tu dia tanya kepada Syekh Albani. Dia minta kepada Syekh Albani, "Syekh," dia kata, "boleh tak kalau kalau Syekh minta tolong Syekh macam itulah, minta kalau boleh minta Syekh baca 10 hadis daripada yang sempurna lah, sanad dan matan dia dengan sempurna. 10 hadis je, bukan 100 hadis, bukan 1000 hadis, bukan ratus ribu hadis, bukan, 10 hadis je, 10 hadis sanad dengan matan dengan sempurna." Lalu dijawab oleh Syekh Albani, "Oh tidak," dia kata, "aku bukan muhaddis macam dulu yang hafal hadis banyak-banyak tu, aku tu bukan macam tu," dia kata. "Tetapi aku ni muhaddis yang membuat rujukan hadis apa semua berdasarkan dengan dengan kemudahan yang ada lah pada hari ni. Maksudnya menggunakan komputer, hasib ali dan sebagainya." Jadi itu yang digunakan, maknanya digunakan oleh Albani, yang mana beliau mendakwa beliau seorang muhaddis. Jadi maknanya 10 hadis pun tak hafal, tak ingat hadis 10 hadis sanad dengan matan, tak ingat 10 hadis. Jadi kalau nak cari muhaddis taraf Albani ni, taraf Syekh Albani ni, Ustaz rasa kita boleh cari 4 lori
kita pergi pusat beli belah yang besar, kalau di Kuala Lumpur tu di Sogo ke kan, ataupun di IOI Mall ke Putrajaya tu, kita boleh jumpa orang, tanya dia, kamu ingat tak 10 hadis sanad dengan matan? Kalau dia tak ingat, okey, tarah Syekh Muhaddis Albani lah tu, tarah dia. Jadi maknanya jauh beza lah. Sebab itu kadang-kadang kita jangan terlalu mengagungkan seseorang kalau kita tak tahu martabat dia, dan jangan pula kita nak merendahkan seseorang oleh kerana kita tak tahu martabat mereka. Sebagaimana Syekh Al-Hafiz Badruddin Al-Aini, seorang ulama hebat, di mana dalam kitab dia Binayah Syarhul Hidayah juga dia membawa tentang hadis talqin. Dia menyebut dalam hadis talqin ni dia menyatakan bahawa hadis itu diriwayatkan oleh At-Tabarani. Qultu, aku berkata bahawa hadis ini telah diriwayatkan, dia menceritakan berkenaan dengan talqin. Sebelum itu dia menyebut berkenaan dengan hadis laqinu mautakum. Kemudian qultu, aku berkata, iaitu Al-Hafiz Badruddin Al-Aini ni, dia menyatakan bahawa rawat Tabarani, telah diriwayatkan daripada Imam At-Tabarani, daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, apabila mati seorang kamu, hendaklah kamu buat samalah macam hadis tadi kan, macam hadis yang disebut oleh yang kita baca, maknanya disebut oleh Imam At-Tabarani, yang diriwayatkan daripada Abu Umamah. Jadi dia kata, yang sebagaimana Nabi katalah, maknanya sehingga kita ajar kepada jenazah tu, menyatakan kepada dia, ingatlah apa yang kamu keluar pada dunia, itu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama. Jadi bila sebut tu, lalu di hujung disebut, dia kata sehinggalah seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, kalau kita tak tahu ibu ayah dia tu ataupun nasab dia tu macam mana, maknanya macam mana nak buat kan, kita tak tahu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, nasabkan kepada ibunya Hawa alaihassalam, ya fulan bin Hawa. Maknanya kita sebut, sebab itu orang kita kadang-kadang sebut Ali bin Hawa, ataupun Fatimah binti Hawa. Jadi maknanya boleh, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Lalu Imam Badruddin menyatakan, Imam Badruddin ni Al-Hafiz, seorang yang hafal hadis 700,000 lebih hadis sanad dengan matan, bukan calang-calang orang. Rasa dalam dunia ini tak ada seorang abuk yang boleh hafal hadis 700,000 seperti mana Imam Badruddin ni. Jadi Imam Badruddin ni dia menyatakan, Imam Badruddin Al-Aini Al-Hafiz, Imam Badruddin Al-Aini menyatakan bahawa berkenaan dengan hadis ni, dia kata isnaduhu sahihun, dia kata sanad hadis ni sahih. Ini ijtihad di kalangan dia ulama biasalah, sebab dia tahu, dia memang bidang dia, kajian dia tahu sangat. Jadi dia menyatakan bahawa isnaduhu sahihun, dia kata isnad dia sahih. Sebab apa? Waqad qawahu Dhiya fi ahkamihi, di mana hadis ini telah diperkuatkan oleh seorang ulama namanya Ad-Dhiya. Ad-Dhiya ini juga salah seorang ulama yang hebat lah, iaitu Ad-Dhiya menulis seorang ulama yang menulis buku dia yang yang terkenal, iaitu As-Sunan wal Ahkam Anil Mustafa alaihi afdalus salat wassalam. Jadi dia menulis buku Imam Ad-Dhiya ni, iaitu seorang yang meninggal pada tahun 643 Hijrah lebih kurang. Jadi dia menulis dalam buku dia berkenaan dengan hadis tersebut, dan dia memperkuatkan sanad itu, di mana dia kata sanad itu betul, sanad itu sahih, sanad itu kuat. Maknanya betul lah hadis yang datang daripada Nabi SAW, dan tarafnya adalah sahih. Itu disebut oleh Ad-Dhiya, seorang ulama hebat pada kurun yang ketujuh. Lalu demikian juga
berkenaan dengan rawi daripada Abi Umamah ni, Abi Umamah Sa'id Al-Azdi, qad bayyadha lahu Ibnu Abi Hatim, di mana ini pula ulama lain pula, di mana dia menyatakan bahawa seorang ulama lain pula telah bayyadha lahu Ibnu Abi Hatim, di mana berkenaan dengan rawi yang meriwayatkan hadis daripada Abu Umamah ini, iaitu hadis talqin ini telah diputihkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim ini adalah seorang muhaddis, juga seorang muhaddis, bukan calang-calang orang, seorang muhaddis, di mana nama beliau adalah Abdul Rahman. Nama dia Abdul Rahman bin Muhammad bin Idris. Ayah dia terkenal dengan kunyah dia Abu Hatim, seorang muhaddis dan juga seorang ulama besar di dalam ilmu yang berkaitan dengan al-jarh wa ta'dil. Orang belajar hadis ni tahulah ilmu al-jarh wa ta'dil ni. Maksudnya ilmu ni berkaitan dengan kita, bagaimana kita nak tahu hadis tu sahih ataupun dhaif. Jadi kita kena kaji sanad dia, kita akan kaji rijal hadis tu, perawi hadis tu macam mana. Maknanya kena tahu latar belakang dia dan sebagainya. Jadi Ibnu Abi Hatim ni menyatakan bahawa dia telah menyatakan bahawa sanad bagi hadis ini bersih. Maksudnya hadis ni ada sahih lah. Sebab itu ulama mensahihkan hadis tersebut, sebab ada asas dia, bukan calang-calang orang, bukan seorang penjual penjual kasut, ataupun seorang sekadar orang biasa yang penjual sayur-sayuran, ataupun kalau zaman kita pembuat pemandu teksi. Bukan calang-calang orang, mereka ni ulama yang hebat, muhaddis, al-hafiz lagi di kalangan mereka. Jadi mereka ni maknanya bersetuju bahawa hadis ni adalah hadis yang sahih. Walaupun ulama lain ada yang menilainya dhaif, alasan mereka antaranya disebut dalam kitab, kalau kita baca, mereka menyatakan mereka tak kenal perawi tersebut. Mereka tak kenal berdasarkan ilmu yang ada pada mereka. Tetapi Ibnu Abi Hatim, iaitu Abdul Rahman ni, telah menyatakan bahawa perawi itu bersih. Maknanya hadis yang diriwayatkan oleh perawi itu adalah sahih. Ini dalam ilmu hadis lah. Jadi ijtihad ulama ni biasa. Maknanya sebab itu kita jumpa kadang-kadang satu hadis tu ulama ni kata sahih, ulama ni kata sahih, ulama seorang lagi kata hasan, kan. Dalam kes ni ada yang setengah tu menyatakan dhaif. Jadi maknanya berdasarkan pertimbangan masing-masing. Tetapi ijtihad ulama itu maknanya satu perkara yang mana kalau Nabi sebut, kalau salah pun mereka akan dapat satu pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau mereka betul, sudah pasti mereka dapat dua pahala. Jadi Ibnu Abi Hatim ni menyatakan bahawa sanad hadis, perawi hadis tu semuanya bersih, putih, bayyadahu, telah dibersihkan oleh Ibnu Abi Hatim. Maknanya riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Sebab itulah hadis talqin ini bukan hadis sembarangan. Hadis yang mana ulama bincang, maknanya di kalangan ulama mereka ni makan masa ratusan tahun. Maknanya daripada kurun yang awal Ibnu Abi Hatim ni, awal lagi lah, di antara ulama-ulama yang awal, yang sebelum daripada Imam Syafi'i lagi, sebelum daripada Imam Bukhari, maknanya selepas Imam Syafi'i lah. Sebab ayah dia tu meninggal pada tahun 277 Hijrah, iaitu Abu Hatim tu meninggal pada tahun 277 Hijrah, dan anak dia tu ialah Abdul Rahman, seorang muhaddis yang dikenali dengan nama Ibnu Abi Hatim. Bibni Abi Hatim, maknanya Ibnu Abu Hatim. Jadi Ibnu Abu Hatim ni adalah juga seorang muhaddis sebagaimana ayah dia, dan juga seorang yang mempelajari ilmu al-jarh wa ta'dil, yang dia belajar banyaklah sebab ayah dia tu seorang ulama besar dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Jadi kalau kita kata maknanya kita nak tolak hadis daripada Abu Umamah ni, sahabat Abu Umamah ni, maknanya
dengan hanya menyatakan bahawa hadis tu tak betul umpamanya, apatah lagi meletakkan amalan bid'ah, amalan talqin itu sebagai bid'ah yang sesat adalah sangat-sangat keterlaluan. Sebab yang meriwayatkan hadis ini telah diputihkan oleh ulama menyatakan bahawa memang rawi itu betul. Bila betul, maksudnya hadis tu hadis sahih lah, bukannya hadis dhaif sebagaimana yang disebut oleh sebahagian ulama. Maknanya sebahagian ulama berijtihad, mereka ada alasan mereka. Sebab mereka tak pasti, ada ulama, ada di kalangan rijal hadis tu mereka tak berapa kenal, tak sampai kepada mereka. Apatah lagi kalau katakanlah seorang itu terlibat dalam meriwayatkan hadis dalam bentuk hadis tadlis, lagi orang payah nak faham. Sebab tadlis ni dia menyembunyikan, kadang-kadang disembunyi sahabat, kadang-kadang disembunyikan tabi'in atau tabi'in dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni lah kadang-kadang perlu kepada kefahaman yang tinggi. Sebab itu ulama meletak kepercayaan kepada batang tubuh ulama itu sendiri. Umpamanya Al-Imamul Bukhari, walaupun ada hadis dia yang tadlis, tetapi ulama yakin apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari tersebut bahawa benar, dan ulama sezaman dengan dia tahu perkara tersebut tidak menimbulkan masalah. Mereka tahu, mereka yakin dan mereka tahu. Namun di kalangan ulama-ulama mutaakhirin, ada di kalangan mereka yang mendhaifkan hadis Imamul Bukhari. Sedangkan Imam Bukhari ni hebatlah kalau dalam sejarahnya, dari segi hafalan dia, bagaimana dia meriwayatkan hadis, memang sangat hebat. Tapi ada juga orang yang mendhaifkan hadis Imam Bukhari. Kalau hadis Imam Bukhari dianggap sebahagiannya dianggap dhaif, macam contohnya Syekh Albani lah mendhaifkan beberapa hadis Al-Imamul Bukhari. Jadi orang akan nilai siapa Syekh Albani, 10 hadis pun tak hafal, sanad dengan matan tak ingat 10 hadis. Nak compare dengan Imam Bukhari yang hafal lebih daripada 1 juta hadis. Maknanya jauh langit dengan bumi beza ilmu tu. Sebab itu sama juga dalam kes ni, hadis berkenaan dengan talqin yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Badruddin Al-Aini. Beliau menyatakan bahawa hadis ni sahih. Sebab banyak alasan dia. Kerana yang pertamanya diperkuatkan oleh seorang ulama Ad-Diya, namanya Ad-Diya, seorang ulama Ad-Diya, dalam kitab dia Ahkam, disebut fi ahkamihi, waqad qawwahu Ad-Diya'u fi ahkamihi. Sungguhnya hadis ini telah diperkuatkan oleh Ad-Diya. Itu sebab itu disebut, maknanya dia berani menyatakan bahawa hadis itu sahih berdasarkan ilmu dia. Sebab itu disebut isnaduhu bila habis itu ya fulan bin Hawa, kemudian dia tulis isnaduhu sahih. Maknanya Imam Badruddin Al-Aini menyatakan bahawa sanadnya sahih, waqad qawwahu Ad-Diya fi ahkamihi, dan sungguhnya hadis ini telah diperkuatkan oleh Ad-Diya, seorang ulama besar juga, di dalam kitab dia yang fi ahkamihi, dalam kitab dia lah, itu ahkam. Kaza qila walakin ar-rawi an Abi Umamah Sa'id Al-Azdi wa qad bayyada lahu Ibnu Abi Hatim, di mana perawi yang meriwayatkan hadis talqin daripada Abu Umamah ni telah diputihkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan begitu juga ulama-ulama yang lain lah menyebut dalam banyak tempat tentang hadis tersebut, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menguatkan hadis talqin itu sendiri. Tetapi jelas daripada apa yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu bahawa di kalangan mereka jelas dan sangat berpuas hati, mereka berpuas hati tentang hadis tersebut. Mereka menyatakan bahawa hadis itu sebagai hadis yang sahih. Hadis yang sahih maknanya hadis sahih kok kan, tak ada masalah, tak ada isu lah. So siapa yang yang nak berpegang dengan ulama yang menyatakan hadis dengan ijtihad ulama yang menyatakan hadis itu sahih, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Begitu juga dalam kitab Al-Talkhis Al-Habir, Talkhis Al-Habir, di mana kitab ini ditulis oleh seorang imam juga, seorang imam yang bermazhab Syafi'i. Tadi
Hanafi, saya tak silap. Yang ni imam yang bermazhab Syafi'i, iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia juga seorang al-hafiz, penghafal hadis, hafal lebih daripada 700,000 hadis, di mana dalam kitab dia jilid yang kedua muka surat, dalam kitab dia Talkhis Al-Habir, dalam jilid yang kedua muka surat 311, di mana Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa bila dibaca sebut hadis tu, kemudian bila habis daripada hujung hadis tu, ya fulan ibnu Hawa, maknanya hendaklah kamu menasabkan kepada Hawa, kamu sebut ya fulan, wahai fulan bin Hawa lah. Dia menyebut wa isnaduhu salihun, dia sebut isnad dia tu soleh. Soleh tu maksudnya baiklah, isnadnya tu baik, maknanya perawi dia tu comel belaka. Maksud dengan erti kata, maksudnya adalah hadis itu adalah hadis sahih. Ini disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama lain. Maknanya nak beritahu bahawa ulama yang menyatakan hadis ini sahih bukan seorang, ramai di kalangan ulama yang menyatakan hadis ini sahih. Waqad qawwahu Dhiya fi ahkamihi, dan disebut juga Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut perkara yang sama sebagaimana Al-Hafiz Badruddin Al-Aini, bahawa hadis ini juga telah diperkuatkan oleh Dhiya, disebut oleh ulama yang bernama Dhiya dalam kitab dia. Wa akhrajahu Abdul Aziz fi Syafi, dan juga hadis ini telah dikeluarkan oleh seorang ulama yang bernama Abdul Aziz dalam kitab dia Asy-Syafi. Kitab Asy-Syafi ni kitab yang besar, bukan calang-calang. Abdul Aziz ni bukan seorang yang calang-calang lah. Kalau nak compare zaman kita hari ni kok, maknanya Imam Abdul Aziz ni seorang yang hebat, di mana Abdul Aziz ni Imam Abdul Aziz ni dia mempunyai banyak musannafat yang bagus. Termasuklah kitab dia Asy-Syafi, di mana kitab dia Syafi ni lebih kurang samanina juz'an 80 jilid buku dia. Banyak. Dan dia juga ada kitab namanya Al-Muqni'. Muqni' ni macam berpuas hati lah kalau kita terjemah, makna nama kitab dia Al-Muqni', berpuas hati. Kitab dia ni panjang dia besar, kitab ni mi'ah juz'an, maknanya 100 juzuk, 100 jilid. Kitab Asy-Syafi 80 jilid. Jadi dalam dia tulis, maknanya kita benda hadis talqin ni dalam kitab dia. Warawi an Abi Umamah Sa'id Al-Azdi bayyadha lahu Ibnu Abi Hatim. Dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebut bahawa perawi-perawi daripada Abu Umamah yang meriwayatkan yang meriwayatkan hadis Abu Umamah ni, di mana telah diputihkan bayyadha lahu Ibnu Abi Hatim, juga disebut perkara yang sama, telah diputihkan oleh Ibnu Abi Hatim. Kerana Ibnu Abi Hatim ni kurung yang ketiga, awal lagi lah. Maknanya dia kurung yang kemudian yang ke-9. Jadi dia ni kurung yang ketiga, awal lagi. Maknanya ulama kurung ketiga tu, kurung ketiga ni zaman-zaman Imam Syafi'i lah, selepas Imam Syafi'i meninggal kan, maknanya sekitar tu kurung yang ketiga. Kurung yang ketiga ni telah menyatakan bahawa telah memutihkan akan perawi-perawi daripada yang meriwayatkan hadis talqin tersebut daripada Abu Umamah. Dan juga disebut tentang bahawa bagi hadis ini terdapat syawahid, termasuklah apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur daripada jalan Rashid bin Sa'id dan sebagainya. Maknanya hadis tu lebih kurang samalah. Maknanya hadis menceritakan bila di mana Rasulullah beritahu, bila maknanya diambil daripada Rasulullah, bila kamu telah rata kubur tersebut, bila manusia dah pergi, kemudian hendaklah kamu kata kepada mayat tersebut di sisi kubur dia, wahai fulan,
Kul, kata wahai fulan, lelaki itulah kita sebutlah nama dia Muhammad ke Abdullah ke, wahai Abdullah contohnya, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kul asyhadu an la ilaha illallah salasa marrat, katakan kepada jenazah itu, kepada roh tu 3 kali, salasa marrat, kata kepada dia. Qul rabbi Allah, katakanlah bahawa Tuhan aku Allah, wa dinil Islam, dan agama aku itu Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan katakanlah bahawa nabi aku itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disebut dalam oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Talkhis Al-Habir. Jadi maknanya perkara ini bukan dengan hadis talqin, ini bukan calang-calang lah, maknanya bukan hadis sembarangan, yang mana apatah lagi golongan sesat meletakkannya sebagai bid'ah dalalah, maknanya menyatakan bahawa kalau orang buat talqin itu adalah satu bid'ah dalalah. Itu sangat melampau lah, sebab ada hadis dia bukan calang-calang, iaitu hadis dia diijtihadkan mengikut ijtihad sebahagian ulama. Hadis itu adalah hadis yang sahih. Maknanya boleh sahih maknanya sangat boleh beramal lah dengan hadis tersebut. Ada setengah ulama meletakkannya sebagai hasan, dan ada sebahagian ulama dia kata dia tak tahu perawi tersebut, jadi dia tak berani nak letak hadis itu hasan ataupun sahih, dia meletakkannya sebagai dhaif. Itu berdasar ijtihad ulama masing-masing, tidak ada hal, tidak ada isu. Tetapi kalau nak compare dengan dengan keilmuan ulama-ulama tersebut yang bertaraf, Al-Hafiz bukan calang-calang lah, Al-Hafiz ni kena hafal 700,000 hadis ke atas, baru orang panggil dia sebagai tahap Al-Hafiz, atas pada muhaddis lagi. Muhaddis tu penghafal hadis kan, maknanya mungkin 100,000 ke 200,000 ke baru panggil muhaddis. Tetapi ini 700,000 hadis. 700,000 ni banyak lah, bukan satu benda yang sedikit, bukan mudah, bukan calang-calang orang boleh buat. Sebab itu jangan kita nak meremehkan ulama'. Apatah lagi nak ambil umpamanya, contohnya nak ambil dengan Syekh Albani, nak compare. Kalau ustaz lah secara peribadi antara Al-Hafiz Ibn Hajar dengan Syekh Albani, ustaz lebih yakin Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Begitu juga kalau nak tengok perbandingan antara Al-Hafiz Badruddin Al-Aini dengan seorang ulama muhaddis yang besar yang hafal lebih 700,000 hadis. Maknanya nak compare dengan ulama yang 10 hadis pun tak ingat, jauh beza lah, langit dengan bumi beza. Apatah lagi ulama tersebut nak mendhaifkan hadis Imam Bukhari contohnya, ataupun mendhaifkan hadis Imam Muslim. Who are you? Siapa kamu? Taraf kamu taraf mana? Sehingga kamu nak mendhaifkan hadis ulama-ulama besar. Kalau cakap orang muda-muda sekarang ni, come on lah brother, maknanya who are you kan? Siapa kamu? Sampai kamu taraf mana? Nak tegur orang kan, kamu tadika pun tak lepas nak tegur engineer yang keluar daripada universiti. Jadi nak tegur berkenaan dengan cara nak buat cara nak buat kereta proton sagar lah contohnya kan, ataupun nak buat bangunan tinggi. Budak tadika hinguh pun masih melekat lagi di hidung, tiba-tiba nak tegur seorang ulama yang hebat. Ini tak patut lah, bukan tarah dia. Apatah lagi orang awam di kalangan kita hari ni, pandai-pandai buat keluar tak boleh buat talqin, bid'ah, sesat, ahli neraka. sedap punya buat keluar hukum kan. Ulama kita kalau di labuan ni, amalan masyarakat kita ni memang dia ambil daripada hadis, ada sandaran dia, bukan buat sembrono macam tu, bukan, tidak, ada hadis. Sebab itu ulama-ulama besar yang menjadi rujukan di kalangan mereka, contohnya Imam dalam kitab Ar-Ruh juga menyatakan perkara yang sama. Menyatakan Ibn Qayyim Al-Jauzi juga menyatakan, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi iaitu anak murid kepada Imam Ibn Taymiyah juga menyatakan bahawa benda tu memang sangat digalakkan, boleh buat, sangat digalakkan. Kalaulah hadis tu tak sahih sekalipun, dia kata sebab orang buat habis di bandar dan di kampung semua buat perkara tersebut,
maknanya sesuai dengan umat Islam ni, maknanya mereka ni umat yang terbaik. Bila mereka buat tu maknanya satu benda yang baik lah, yang bagus lah pada pandangan umat Islam. Sebab benda tu benda yang sangat maknanya menjadi lumrah dah di kalangan mereka. Itu sudah cukup untuk menjadi satu dalil bahawa benda tu benda yang baik dia buat. Apatah lagi kalau hadis itu adalah hadis sahih, sebagaimana yang kita sebut, bagaimana di kalangan ulama menyatakan bahawa dengan dalil-dalil mereka dan hujah-hujah mereka bahawa hadis talqin itu adalah hadis yang sahih. Dan disebut ini bukan oleh calang-calang orang. Ulama al-jarh wa ta'dil sendiri yang menyebut perkara tersebut. Ulama yang terkenal dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, ayah dia hebat. Jadi oleh kerana itulah kita jangan mudah kita belajar ni, kita kena tahulah. Maknanya jangan, kita kena tahu taraf kita tu di mana. Taraf kita tu di mana dan ulama tu taraf dia di mana. Jangan kita bila belajar boleh hadis, boleh satu dua hadis ke, pakai jajah hadis yang sama je setiap kali. Ayat Quran tak tahu, hadis lain tak tahu, hadis-hadis lain. Banyak benda kita kena tahu dalam ilmu ni. Kita bukan belajar ilmu ni sembrono macam tu, tidak. Sebab itu ulama mengambil masa yang panjang, bukan sekadar belajar agama part time. Umpamanya seorang engineer kan, belajar agama part time, tiba-tiba nak komen ulama, kondem ulama-ulama terdahulu, nak kondem Imam Syafi'i. Bukan sekadar mereka bukan mengambil menganggap perkara itu sebagai perkara khilafiyah, tapi mereka anggap perkara itu sebagai bid'ah. Dua benda yang berbeza. Dalam isu khilafiyah, Nabi SAW bersabda, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Siapa dia ijtihad dia betul, dia akan dapat dua pahala. Kalau salah, satu pahala. Tetapi mereka menganggap perkara yang tak sesuai dengan pandangan dan hawa nafsu sesat mereka ni, mereka anggap perkara itu sebagai bid'ah dalalah. Mereka letak pada hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sedangkan mereka tak faham tentang hadis bid'ah tersebut. Makna apa? Di mana hadis bid'ah itu dalal, itu maksud apa? Dalal itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang lain. Nabi bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Nabi bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu sekali-kali tidak akan sesat. Lan tadillu, Nabi sebut lan tadillu. Lan ni nafi mu'abbad, sekali-kali kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnahku. Jadi bila hadis bid'ah tu digabungkan dengan hadis ini, dua-dua tu hadis hasan dan sahih. Ada yang menyatakan bila sebut hasan sahih ni maksudnya ada di kalangan ulama yang menyatakan hadis tu hasan, dan ada di kalangan ulama yang menyatakan hadis itu sahih. Jadi bila digabungkan kedua-duanya, hadis bid'ah itu akan memberi makna kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara bid'ah itu sesat. Iaitu apa yang sesat tu? Iaitu yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Dan setiap yang sesat wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat iaitu yang bercanggah dengan Quran dan hadis akan masuk ke dalam api neraka. Itu baru betul. Sebab benda yang bercanggah dengan Quran dan hadis barulah masuk neraka. Tapi kalau tidak bercanggah dengan Quran dan hadis, jangan kita pandai-pandai mengharamkan perkara yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disifatkan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalan wa hadza haramun. Maknanya dengan lidah yang dusta, ini halal, ini haram. Sebab banyak perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas di dalam Al-Quranul Karim tentang perkara tersebut, tentang perkara yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurur rahim. Di mana Allah Taala sebut perkara yang Allah Taala Allah Taala biarkan untuk kamu tu sebagai afallahu anha. Allah Taala beri pengampunan. Allah Taala maafkan semua perkara tu. Perkara ijtihad tak ada masalah. Kamu buat perkara ijtihad, kalau betul dua pahala, salah tetap diberi pahala juga, satu pahala. Allah Taala maaf, tak ada masalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara ijtihad no hal, tak ada isu. Tetapi yang jadi masalah apabila di sana ada hadis sahih. Ulama menyatakan, contohnya dalam hadis talqin, ulama menyatakan bahawa hadis tu hadis sahih. Sebahagian di kalangan mereka jelas
Dengan alasan mereka menyatakan bahawa hadis tu hadis sahih, rawinya rawi yang baik, rawi yang bagus. Dan tiba-tiba di sana ada sekumpulan di kalangan umat kononnya mengaku Islam, yang kononnya tahu tentang hukum hakam. Mereka meletakkan bahawa amalan yang dibuat oleh umat Islam yang diambil daripada hadis yang sahih tersebut sebagai satu bid'ah dalalah. Masya Allah. Jadi kita tak tahulah macam mana mereka boleh berfikir sampai ke tahap itu. Jadi ini banyaklah timbul fatwa-fatwa sesat di kalangan mereka. Banyaklah fatwa sesat mengharamkan baca Quran, kan? Haram baca Quran, baca Yasin malam Jumaat contohnya. Ataupun apa lagi lah, talqin yang kita sedang bicarakan sekarang. Walaupun ianya diambil daripada hadis sahih, jelas disebut oleh ulama. Al-Hafiz Badruddin Al-Aini ataupun Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kedua-duanya menyatakan bahawa itu adalah hadis yang sahih. Jadi oleh kerana itulah, bila kita faham perkara ini, mudah-mudahan tidak lagi menjadi satu polemik di kalangan kita, supaya kita tidak mengikut golongan yang sesat, golongan yang mengikut hawa nafsu mereka, yang mudah menyatakan itu halal, itu haram tanpa dalil dan hujah yang betul sebagaimana yang sepatutnya yang kita faham. Apatah lagi mengambil hujah daripada orang yang memang tak layak. Kalau sepatutnya dalam bidang hadis ni, maknanya jauhlah nak beza. Bukan taraf Al-Hafiz pun. Ya, Al-Hafiz yang menghafal 700,000 hadis. Bukan taraf muhaddis pun. Muhaddis yang di kalangan ulama' bukan muhaddis pun, yang hafal 100,000 hadis ke atas ataupun 200,000 hadis ke atas, yang dikenali sebagai muhaddis. Ini 10 hadis pun tak hafal, tak ingat 10 hadis sanad dengan matan dengan sempurna, maknanya mengaku jadi muhaddis. Jadi taraf apa? Apatah lagi bukan ada pendidikan formal pun, bukan belajar agama sebagaimana ulama-ulama terdahulu belajar agama daripada kecil, kan? Jadi perkara-perkara inilah kita kena ambil perhatian. Bukan kita bertujuan nak merendahkan seseorang, tetapi tujuan kita adalah untuk menyatakan kebenaran supaya kita faham apa yang kita ikut tu, apa yang kita nilai tu, biar nilai tu betul pada pandangan kita. Kita jangan ingat bila kita rasa dapat 100 tu kira hebat dah, tapi tengok taraf dia, taraf macam mana. Contohnya budak tadika periksa dapat straight A, 8 mata pelajaran, tulisan khat jawi A, matematik A, sains A, semua A, lukisan A, semua A, straight A, 8A, tapi dia hanyalah budak tadika. Takkan sama dengan budak keluaran daripada universiti ijazah yang straight A, 8 mata pelajaran. Takkan dia nak kata aku pun lah sama straight A, 8 mata pelajaran, tapi dia hanyalah sekolah tadika, bukannya taraf universiti, bukannya taraf yang lebih tinggi daripada itu. Sebab itu kita kena faham kedudukan. Jangan kita terlalu mengagungkan sesuatu secara membabi buta. Lepas tu bila kita bagi hujah berdasarkan dalil, budak tadika nak compare dengan budak universiti, bila budak universiti tegur dia, contohnya lah budak universiti tegur matematik dia buat salah, maka dia pula merendah-rendahkan kepada budak yang keluaran universiti tu, budak tadika tu, merasakan mereka tu lebih pandai matematik, walaupun tak pandai matematik tambahan pun tak pandai, kan, admat tak pandai, tapi dia rasa dia hebat, lebih hebat daripada budak universiti. Ini jadi masalah. Apatah lagi orang awam, bukan ada pendidikan formal pun dalam agama, ataupun sekadar ustaz saja yang belajar agama 4 tahun belajar agama, sama ada di Azhar ke, di mana-mana universiti lah, Timur Tengah ke, mana-mana ke, ataupun yang belajar di luar negara, kadang-kadang ada yang belajar sampai ke Amerika, sampai ke Britain dan sebagainya, kan. Jadi belajar di Saudi, belajar di Jordan, di Maghribi dan sebagainya. Maknanya jangan taraf kita ni jauh beza lah, jauh sangat. Sebab itu
kita hanyalah menakalkan daripada ulama-ulama terdahulu, dan mereka ada alasan dia, macam Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan juga beberapa imam yang lain yang menganggap bahawa hadis talqin itu sebagai dhaif. Kerana apa? Alasan mereka tak kenal perawi tersebut, mereka tak kenal. Jelah mereka jauh kan, maknanya jauh nak banding dengan ulama-ulama yang lebih dekat kurun yang ketiga, mereka lebih dekat lagi dengan perawi tersebut. Nak compare dengan ulama yang datang pada kurun yang ketujuh ataupun kurun yang kesembilan. Tapi ahlan wa sahlan, kita tidak ada masalah dalam masalah ijtihad, ahlan wa sahlan. Tetapi yang jadi masalah apabila ada kumpulan yang merendahkan martabat ulama-ulama yang yang taraf seorang hafiz, seorang yang hebat di dalam ilmu, dan menganggap apa yang mereka sampaikan itu tak betul. Dan lebih daripada itu, mereka menganggap amalan yang datang daripada hadis sahih itu sebagai bid'ah yang sesat. Ini adalah satu keterlampauan, satu perkara yang sangat melampau, yang tak sepatutnya berlaku di kalangan umat Islam pada hari ini. Jadi itulah yang dapat Ustaz sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan insya-Allah penerangan ini boleh memberi penjelasan kepada kita tentang isu secara khususnya berkaitan dengan talqin yang sentiasa diwar-warkan dan diheboh-hebohkan sebagai suatu amalan bid'ah dalalah, sehingga ada di kalangan ustaz-ustaz sendiri pun tak sanggup nak buat talqin. Sebab apa? Sebab mereka dengar talqin itu bid'ah dalalah, sedangkan amalan talqin yang diajar oleh Nabi SAW itu datangnya daripada hadis sahih, sebagaimana yang telah saya bicarakan sebelum ini. Jadi mudah-mudahan kita diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa atina al-hikmah wa anshur minna wa barik lana waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.